Sami Allahu liman hamidah. Boleh dalam semayang musafir tapi semayang sunat saja. Bila semayang fardu kena berhenti dan semayang di bawah. Tak boleh dalam ketika berjalan, tak boleh tak menghadap kiblat. Semayang sunat kerana Allah Ta'ala nak suruh kita perbanyakkan semayang sunat. Tuan-tuan boleh, tak ada masalah. Bawa kereta boleh tuan-tuan? Bawa kereta. Nak pergi kerja pagi-pagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak sampai ke Shah Alam ni. Ar-Rahmanir-Rahim. Waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Dah longkang dah. Kalau nak semayang tengok keadaan lah kan. Kalau tengah bawa tak payahlah. Kerana mengutamakan keselamatan lebih utama daripada kita semayang sunat tu. Baik. Orang yang tidak mampu menghadap kiblat seperti ditambat, berada atas kapal terbang dan lain-lainnya, hendaklah solat mengikut kemampuannya dan wajib diulangi kembali solatnya apabila sudah mampu. Dalam kapal terbang tu kan kita tak nampak ke arah kiblat, tak tahu. Walaupun dalam setengah-setengah kapal terbang dia ada arah, tunjuk arah. Tetapi kalau mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, sembahyang atas kapal terbang tidak boleh dikira ghairu mahsub, tak dikira. Pasal apa tuan-tuan semua? Kerana dia tidak istiqrar, tidak bersambung dengan bumi. Syarat dia dalam mazhab kita kena istiqrar, kena sambung dengan bumi. Atas pokok boleh sembahyang, tapi pokok tu sambung dengan bumi. Kalau kita jadi takdir kata suatu hari nanti Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita seperti Superman, boleh terbang, tak boleh sembahyang tengah-tengah langit tu. Allah, pasal tak bersambung dengan bumi. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan yang terakhir sekali, terakhir kah? Sebelum kita masuk rukun solat, kira yang terakhir sekali, mengetahui rukun-rukun sembahyang dan cara-caranya. Orang yang solat mestilah mengetahui solat yang dilakukannya adalah fardu atau sunat. Kita kena tahu sembahyang yang kita sedang sembahyang sunat ke sembahyang fardu. Tu kena tahu. Kalau orang tanya, Zuhur ni fardu ke sunat? Sunat. Tak sah sembahyang tu. Ada juga dia tak tahu sembahyang apa. Itu teruk benar lah tu. Dia tak pernah datang ke surau, tak pernah mengaji ke apa, tak tahulah. Ataupun macam-macam lah. Tidak sah solat orang yang tidak mengetahui kefarduan solat atau menganggap ia bukan fardu atau ragu-ragu tentang kefarduannya. Dia ragu-ragu. Dia tak rasa sembahyang zuhur tu wajib. Dia tak rasa ataupun dia anggap sembahyang zuhur tu bukan fardu, ataupun dia ragu-ragu. Aku rasa zuhur ni entahlah fardu ke sunat. Rasa-rasa sunat kot. Rasa-rasa fardu kot. Sunat kot. Syak. Ada juga gitu ya. Kalau dia gitu, macam tu keadaan dia, maknanya dia ini tidak sah sembahyang dia walaupun dia sembahyang. Wajib membezakan antara rukun dan sunat-sunat dalam solat. Kita kena tahu hak mana rukun, yang mana sunat. Itu syarat. Pasal tu nak kena faham jelas. Ini rukun, ini sunat. Ini rukun, ini sunat. Kena tahu. Yang kita baca Fatihah, rukun ke sunat? Kena tahu. Kalau kita tak tahu, sekiranya ia beranggapan yang fardu sebagai sunat, maka tidak sah solatnya. Tiba-tiba dia tak tahu, tak ada ilmu. Tiba-tiba dia kata semayang ni, baca Fatihah tu sunat. Semayang dia tak sah. Semayang ni rukuk tu sunat. Tak sah. Tetapi, kalau sebaliknya macam mana tuan-tuan semua? Sebaliknya, yang sunat itu dianggapnya wajib, sah semayang. Tapi syaratnya dia orang awam, orang baru belajar. Contoh dia ni tak baru belajar, baru nak bertaubat lah kan. Dulu duk main macam-macam lah. Main judi, K-pop dan macam-macam. Jadi dia baru nak bertaubat pada Allah SWT, baru nak belajar semayang. Tiba-tiba dia tak tahu yang mana fardu, mana sunat. Dia pun anggap semua daripada awal sampai salam, semuanya wajib berlaku. Itu sah. Dengan syarat dia adalah orang awam.
Kalau dia orang yang dah lama ni, pun ulama kata tak sah. Itu kena belajar betul-betul tu. Pasal itulah antara inisiatif kita pada hari ini, tuan-tuan semua, di samping kita berkumpul ramai-ramai ni, ialah supaya masyarakat kita faham sembahyang. Dan tuan-tuan semua boleh belajar dengan sekejap. Dalam satu hari, tuan-tuan boleh faham apa yang perlu, apa yang nak kita buat. Itulah antara tujuan kita berada di sini hari ini. Supaya tuan-tuan semua, tuan-tuan kena ingat, kalau sembahyang kita tak diterima oleh Allah Ta'ala, sembahyang kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, amalan yang lain semua Allah Ta'ala tak terima. Jadi kata, mungkin kita beralasan dengan Allah Ta'ala, saya dah sembahyang, tapi Allah Ta'ala jawab, aku suruh benda lain, kau buat benda lain. Tak apalah, aku buat juga. Kita buat analogi mudah macam ni, tuan-tuan semua. Ada seorang pembantu istana, baru masuk ke istana. Dia nak berkhidmat kepada raja, tetapi dia tidak melalui ketua. Ketua ni lah ketua khadam istana ni, pegawai yang besar. Dia tak melalui itu. Tak diajar macam mana nak buat. Kau kalau raja nak tidur, kau letak bantal begini. Kalau raja nak keluar, kasutnya kau letak sini. Dia tak ajar. Jadi dia masuk terus ke dalam istana raja, terus berkhidmat pada raja. Dia pun pergi basuh telefon raja. Tak? Jadi tuan-tuan semua, dia nak, harapannya nak berkhidmat pada raja. Tapi adakah raja terima dia? Terima tak, tuan-tuan? Tak terima. Pasal apa? Tak kena dengan kehendak raja. Raja suka makan pulut kuning, dia pergi masak pulut kelabu. Macam mana nak terima? Sama dengan semayang. Kita dah buat, tapi Allah Ta'ala nak macam lain. Kita buat lagu lain. Jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, insya-Allah. Sebelum kita masuk ke muka surat 14, rukun solat, tuan-tuan semua, saya buka untuk tuan-tuan tanya soalan. Silakan kalau ada soalan. Okey. Tuan-tuan boleh paskan, angkat tangan, paskan kepada yang baju hijau ni, insya-Allah. Syari di belakang. Okey, saya cuba jawab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah solat sunat seperti tarawih dan lain-lain ada bacaan pendek doa iftitah? Okey, baik. Bacaan pendek doa iftitah, tuan-tuan boleh rujuk. Mula-mula saya nak tuan-tuan tengok di nota kita ni, doa iftitah pada muka surat 6. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ dah dikira sebagai doa iftitah. Tuan-tuan dah dapat pahala baca doa iftitah. Akan tetapi tidak sama yang baca panjang dengan baca pendek. Tak, pahala dari segi nisbah pahala. Jadi yang saya sebut di sini, mungkin tuan-tuan tak pernah jumpa. Wa ana minal muslimin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai baris yang keempat tu, itu biasa kita baca. Cuma saya masukkan tambahan sikit di situ untuk siapa yang nak mengenali doa iftitah secara lebih panjang. Bukan kata semua ni kena baca semua, tak. Pilihan yang paling pendek sekali sampai wa asila. Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Okey, habis kira baca doa iftitah tu, dapat dah pahala baca doa iftitah. Kemudian, bilakah mandi wiladah? Selepas bersalin atau sekali dengan berhentinya nifas? Ini selalu ditanya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan semua, tak boleh mandi selagi darah nifas ada. Haram mandi, bukan tak boleh, haram. Kerana salah satu daripada perkara yang haram kita buat ketika ada haid dan nifas ialah mandi wajib. Biasanya kita dengar semayang haram, tawaf, puasa. Salah satu yang bawah sekali, yang biasanya orang tak sebut, dua lagi, dalam kitab besar-besar ada,
mandi ataupun bersuci dan juga talak. Talak pada isteri ketika haid itu juga haram. Suami dia nak cerai isteri dia kena tengok dulu. Awak datang haid tak? Datang. Pasal apa bang? Ingat nak cerai. Tak ada ya. Dia boleh bincang tu kan. Itu kehebatan tu Islam tu. Jadi tak boleh. Haram pada waktu itu. Kalau cerai jatuh tetapi berdosa. Yang kedua, haram juga kita bersuci pada waktu ada haid dan nifas. Tak boleh suci, tak boleh mandi. Jadi sekarang ni nifas ada. Jadi kita nak mandi ke? Mandi pun tak ada guna. Kita niat saja aku mengangkat hadas besar. Tak terangkat pun hadas tu. Terangkat ke tak? Terangkat ke tak? Tak. Kenapa? Nifas masih ada. Jadi sekarang ni kita telah buat benda yang sia-sia. Pertama kita buat benda sia-sia, yang kedua kita buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila nak mandi bila habis nifas nanti. Ustaz, bukan kata kena setiap yang 6 tu, setiap tu kena mandi. Wiladah satu mandi, nifas satu mandi. Tak, satu je. Misal. Saya nak bagi misal. Misal, seorang ni malamnya dia bersama dengan suami. Dia mengandung, dia bersama dengan suami. Lepas pada dia bersama dengan suami, datang darah haid. Kerana perempuan, dia ada darah haid walaupun mengandung. Itu mazhab kita Imam Syafi'i. Datang darah haid. Lepas tu berhenti darah haid. Dia berhenti, dia duduk main, tak mandi. Sampai waktu dah berhenti, katalah 6-8 jam, tak mandi dia. Tiba-tiba sakit perut nak bersalin. Tak mandi lagi, 2 dah tak mandi. Nak bersalin. Salinlah dia. Bersalin, 3. Lepas bersalin, datang darah nifas. 4 perkara wajib mandi. Lepas datang darah nifas, tak habis darah nifas, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa? 5 perkara wajib mandi dia. Adakah kita mandikan jenazah itu 5 kali? Mandi 5 kali kah? Mandi. Sekali lagi. Itu bersetubuh punya. Itu mandi pula. Itu haid punya. Kan? Mandi. Itu beranak. Kecutlah mayat tu. Nah, keluar bilik air. Kenapa mayat tadi besar? Kecut dah. 5 kali mandi. Tak. Mandi nanti habis nifas nanti. Okay. Seterusnya yang ketiga, bila berwuduk, masa tengah basuh kaki terkentut. Kan? Masa tengah basuh kaki terkentut. Adakah kena repeat dari awal atau terus dengan? Tak boleh terus basuh kaki. Pasal bila kentut, batal. Yang dah sempurna batal, yang tak sempurna, lagilah batal. Tengah-tengah duk basuh kaki, kentut pula dia. Tak boleh, kena repeat daripada awal balik. Dah batal. Kalau sempurna, kita dah siap wuduk pun batal, apatah lagi, belum sempurna. Okey, nombor 4. Minimum nifas 1 detik. Bagaimana maksimum darah nifas? Kalaulah selepas 60 hari ada darah lagi, adakah itu istihadah? Ya, lepas 60 hari istihadah, kena sembahyang. Sama dengan haid tadi. Apa ni? Boleh. Kau bodoh ni? Boleh. Boleh tak solat sunat sambil dukung baby? Baik, kita dukung baby. Tengok, baby tu bersih ke tak bersih? Baby tu pakai apa? Dia pakai pampers. Dalam pampers tu ada apa? Ada najis. Kita dukung. Sama macam tak tarik kebau dalam poket tadi ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa. Nak dukung tu tak apa, tapi pastikan ada najis tak. Tapi begini tuan-tuan semua. Nabi memanglah adalah cucu dia naik atas belakang. Cuma bukanlah kita disuruh buat begitu. Ni budak tak menangis pun saja. Dia duduk elok-elok, duduk main. Kita pergi pegang. Apa kerja? Tak ada kerja apa kan? Jadi bermakna kita boleh. Misal kata, dia dah menangis. Waktu dah tak ada dah. Dah hujung dah. Asar nak habis dah. Nak masuk maghrib dah. Oi, tak semayang. Tengok pampers dah bersih. Tak ada kencing apa.
baru pakai, baru tukar pampers, angkat. Allahu Akbar. Tak apalah. Semayang ni benda penting. Tapi dah waktu dah nak habis, kita semayang lah. Takkanlah waktu banyak lagi kita nak semayang dalam keadaan tak khusyuk dan sebagainya. Khusyuk tak tuan-tuan semua semayang? Kalau Bismillahirrahmanirrahim, dia pula nak menyusu pula kan? Sudah. Tak jadi apa lah kan? Jadi bab khusyuk nanti kita akan bahaskan dengan Datuk Ismail Kamus nanti sekarang. Jadi boleh tak pegang anak? Boleh, tapi syarat dia kena bersih. Termasuklah sekali bersih, bersuci dia di dalam kemaluan dia dan sebagainya. Okey, insya-Allah.